إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته وأصحابه، وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ومعلمينا وأساتذتنا وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة، وخصوصا لروح المرحوم حبيب حسن بن أحمد العطاس، أصوله وفروعه ومن انتسب إلى إجماع بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي العظيم القائل في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحمده حمد من صبر على مر القضاء، وأشكره شكر من رضي بقضاء ربه فكان له منه الرضا. أصلي وأسلم على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وحبيبه المرتضى، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المجاهدين المجتهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan inayahnya dapat kita menyambung lagi majlis ta'lim kita ini seperti mana biasa. Sambungan panjang kita yang telah lalu, dan adapun dalil baqa. Baqa sifat yang tiga, wujud, qidam, baqa. Sifat yang tiga daripada 20 sifat. Adapun dalil baqa, maka iaitu firman Allah Ta'ala: wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia dalam surah Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Dia ada sebelum itu: kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Gitu. Jadi kalau seelok-eloknya ayat ini naklah baca dua-dua sekali. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa. Jadi dia sebaik-baiknya kata setengah pembaca-pembaca yang mahir, qurra, dia katakan kalau boleh tak usah waqaf tentang fan, kullu man 'alaiha fan, tapi diwasal terus kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya kullu man 'alaiha fan, semua sekali di atas bumi ini akan binasa. Tak ada yang kekal, tak ada yang tidak binasa, semua binasa. Jadi yang kekal wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal ialah zat Tuhan engkau ya Muhammad, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Sebab tu di antara fan tadi binasa dengan baqa kekal. Dia tak boleh berhenti situ. Kalau boleh terusah diwaqaf wa yabqa wajhu rabbika itu. Sebelum itu kullu man 'alaiha fan. Itu waqaf kan? Dia tak mau. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia waqaf. Jadi orang yang mementingkan fasahah, waqaf ibtida, dia ambil kira.
dia ambil kira daripada makna ayat itu. Sebab orang yang faham bahasa-bahasa ayat Quran, tahu makna-makna itu, jadi dia lebih mudah laksanakan fasahah dalam memtilawah Al-Quran Karim. Jangan sedap lagu saja. Jadi wakaf ibtidah itu kadang-kadang dalam musabaqah terutamanya adalah satu perkara yang penting, walaupun merkanya kecil tapi sangat wajar. Jadi melainkan orang yang tahu kan maknanya, dia mudah nak mengelakkan daripada wakaf tak betul, ibtidah pun tak betul, kan? Jadi ada orang yang mahir baca pun, yang dah menjadi Johan antarabangsa pun ada silap baca kat situ. Silap baca macam mana? Dia kata dia tarji' tu. Tarji' al-umur, patutnya umur sikit aja. Jadi ke tarji'. Tak. Tuan-tuan sebut nama siapa dah meninggal dah. Qari yang terkenal lah. Jadi macam mana pun keadaan, kita mesti bagikan nafas kita itu. Pasal kita tak mau nak berhenti tarji'. Nak berhenti terus tarji' al-umur. Jadi di situ markah tu markah tu besar tu. Bila salah wakaf, merosakkan makna ayat Quran, ya. Tu wakaf tidak. Jadi ini dalil apa? Dalil naqli, dalil ayat Al-Quran, dalil akli, akal. Dua-dua dalil itu penting dalam ajaran tauhid. Dalil akal, dalil naqal. Dalil akli, dalil naqli. Dalil dengan akal dalam ayat Quran wajib mengetahui. Dia masuk syarat tu, syarat ma'rifatullah. Walau macam mana keadaan pun mesti mengetahui, tahu. Cuma tak ingat atau lain cerita, lupa lama sangat dah kan. Tapi mengetahuilah, kata dia ada 3 syarat kan. Ma'rifatullah tu ada 3. I'tiqad yang jazmiyan, i'tiqad yang selaras dengan i'tiqad sunnah jamaah, mengetahui dengan dalil akli, dalil naqli. Syarat. Jadi kalau tak tahu dalil, payahlah. Tak boleh nak dikira. Dia dekat 2 je. 2 perkara je. Dia tahulah i'tiqad yang jazam, selaras dengan i'tiqad ahli sunnah jamaah, tapi dalil tak tahu. Tak payah dalil lah. Jadi kau mana tahu? Mana tak boleh. Kalau dia kata saya dah belajar tapi lupa, tak ingat, tak apa. Tu kena fahamlah. Sebab itu selalu kita mengingatkan hal-hal yang penting-penting seumpama itu memanglah jadi kemahiran masing-masing lah dalam segi tauhid, yang tak boleh nak buat dipermudah-mudahkan. Kemudian adapun dalil akli, tadi dalil akli, ayat Quran. Dalil akal, maka iaitu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu, Syekh tu maknanya untuk pengarang kitab ini. Wa amma burhan wujubil lil baqa lahu ta'ala. Wa amma burhan makna dalil juga. Makna 2 maknalah kan. Burhan pun boleh, dalil pun boleh. Wa amma burhan wujubil baqa lahu ta'ala fali'annahu law amkana an yalhiqahu al-'adamu lantafa 'anhu al-'adamu likauni wujudihi hina idzin yasiru jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujudahu illa hadithan kaifa waqad sabaqa qariban min wujubi qidamihi ta'ala. Jadi maklumat tentang akal tu panjang sikit. Pasal apa? Diberi ruang, untuk pengarang memberi ruang kepada kita boleh fikirkan, boleh olahkan akal tadi ke. Ayat Quran tak boleh. Ayat Quran tu kena ikut betul-betul gitu. Pendek-pendek lah, sikit-sikit tak kisah. Tapi dari akal, sebab panjang ni. Dan ada pun tanda. Burhan tu dalil, dalil tu tanda.
Dia dalilkan dalil bukan tanda. Dia kata ada dalil apa nama yang dikatakan dalil murakkab, yang bersusun pun ada, dalil yang tak bersusun pun ada, dalil yang kemudian yang terdahulu. Dalil penting. Dalil kita pun menggunakan dalil juga, bahasa Melayu pun dalil juga. Dalil. Apa dalilnya awak? Awak berada di sini, umpamanya tanda wajib baqa bagi Allah Ta'ala itu, apa tanda dia? Maka kerana bahawasanya, belum jawab lagi ni. Maka kerana bahawasanya jikalau dapat dihubung akan dia oleh Adam ain dal mim, maknanya tak ada, boleh dikaitkan dengan tak ada tu, keadaan tak ada, Adam ain dal mim. Kalaulah, sebab tu dia kata benda ni andaian. Dia sebut bahawasanya jikalau, bukan sebetulnya, bukan, tapi jikalau. Maka kerana bahawasanya jikalau dapat dihubung akan dia, boleh dikaitkan, hubung kait, oleh keadaan tak ada, nuscaya nafi daripadanya qidam. Kalau boleh dihubung ke situ, mana sudah barang tentu nafikan qidam. Qidam tu sifat qadim kan. Qidam, apa makna qidam atau qadim? Ialah yang ada tiada baginya permulaan, atau qidam. Qaf, qidam pun boleh, qadim pun boleh. Qaf dal ya mim, qaf dal mim, qidam. Nuscaya nafi daripadanya qidam, tak ada qidam. Sedangkan sifat qidam tu ada bagi Allah. Sebab Allah dia tidak ada permulaan. Adanya Allah Ta'ala tak ada permulaan. Kerana keadaan wujudnya pada ketika itu, jadilah ia harus dua. Bila dah tidak qidam atau tidak qadim Allah Ta'ala, maka dengan otomatiknya pergi kepada maksud harus. Jadilah ia harus dua. Sedangkan ada Allah Ta'ala itu wajib, bukan harus. Tiada wajib dan yang harus itu tiada ada wujudnya, melainkan baharu. Baharu tauhid, baharu ni dari segi tauhid, baharu yang ada permulaan tu baharu, atau yang tak ada, yang ada kesudahan pun baharu, ataupun yang akan berubah itu baharu. Itu boleh ingatkan baharu dalam tauhid itu dia maknanya, bukan baharu makna lawan lama. Bukan. Jadi kalau dah tak wajib, maka sudah barang tentu harus. Allah Ta'ala tu harus. Bila harus makna tak ada. Macam makhluk ni harus kan. Alam ni harus, tak ada. Ni dah ada ni. Tak ada ni akan tak ada. Ataupun dulu tak ada, sekarang ada. Begitu. Dia bukan diaktibarkan sekarang ni. Sekarang pun dia, akan datang pun dia, yang telah lepas pun dia. Ya. Melainkan baharu, yang baharu aja yang harus. Siapa baharu? Kita baharu kan, makhluk. Sebab apa? Makhluk ni baharu sebab ada permulaan. Dulu tak ada, sekarang ada. Sekarang ada, akan tak ada nanti. Sama ada tak ada di mana, tak ada di sini, tak ada tempat lain, ada tak ada di sini dan tak ada di sini. Sebab itu makna tak ada, berubah. Berubah tempat, berubah masa, berubah keadaan. Kemudian tetap betapa, macam mana macam itu, betapa sah yang demikian itu nafi. Dan padahal sesungguhnya telah terdahulu sebut pada hal hampir lagi, iaitu wajib
qidam bagi Allah Ta'ala. Tu bukan harus wajib. Wajib qidam. Wajib qidam. Jadi bila wajib qidam, tak ada lagi unsur-unsur penafiannya. Tak ada lagi unsur-unsur baharu, tak ada. Qidam ataupun qadim. Sama tu. Dengan tuan-tuan nanti pening kepala pula, dengar ustaz saya cakap qadim, awak cakap qidam. Mana satu yang betul? Sama tu. Qidam dan qadim. Cuma tulisan lain sikit. Qadim ada ya, qaf, dal, ya, mim. Qidam tak ada ya, qaf, dal, mim. Qidam bagi Allah ini dalil tiada tamam, tak ada sempurna, melainkan dengan dua qiyas. Qiyas kan Dan aturan keduanya itu, jikalau tiada wajib bagi Allah itu baqa, kita sifat baqa kan. Kalau tak wajib baqa, niscaya dapat dihubungi akan dia oleh adam, oleh keadaan tak ada. Padahal wajib baqa, wajib wujud, wajib qidam, wajib baqa. Niscaya nafi daripadanya qidam. Kalau dah nafi qidam, nafi baqa, barangkali boleh pergi kepada nafi wujud. Nafi ada tu. Itu yang nak dielakkan daripada pahaman ke situ. Tetapi nafi daripadanya, daripada qidam tadi, mustahilun. Tak boleh terima kan. Bila mustahil, akal tak boleh terima. Jadi bila kita tak boleh terima, menunjukkan sabitlah. Sabitlah Allah Ta'ala itu baqa, sabitlah Allah Ta'ala itu qadim. Okey. Kerana bahawasanya jikalau dapat dihubungi, kerana barang yang telah terdahulu daripada wajib qidam baginya, bagi Allah, maka barang yang membawa ia kepadanya, dan iaitu keadaannya baru mustahilun. Ini mustahil. Maka barang yang membawa ia kepadanya, kepada baru tadi, dan iaitu keadaannya harus dua, harus wujudnya mustahil. Jadi sudah barang tentu semua ketiga-tiga perkara tadi mustahil, mustahil, mustahil kan. Manusia berakal tak boleh terima. Jadi kita nak mengelakkan daripada menerima akan yang mustahil tu. Kalau tak ada faham, kalau tak ada belajar, tak ada ilmu, susahlah nak menolak akan yang perkara yang mustahil tu. Maka barang yang membawa ia kepadanya, kepada mustahil, dan iaitu dapat dihubung adam baginya, dapat dikaitkan dengan keadaan tak ada. Keadaan adam baginya, bagi Allah mustahil. Keadaan tak ada Allah Ta'ala itu mustahil. Macam mana ke? Padahal Allah Ta'ala wajibul wujud. Macam mana boleh keadaan tak ada? Wajib ada. Okay? Hanya Allah Ta'ala saja yang wajib ada. Yang lain tak. Makhluk semua tak wajib ada. Alam semua tak wajib ada. Walaupun dia dah ada, tak kisah. Jadi baru. Dulu tak ada, sekarang ada. Walaupun dah berjuta tahun ada, pun tak kisah juga. Bukan soal lama dan baru yang ada tu. Jadi hanya Allah Ta'ala saja yang wajibul wujud, wajib ada. Kemudian dan iaitu ketiadaan wajib baqa'nya, baqa Allah Ta'ala tadi, kalau tak wajib, jawab dia mustahil baqa. Maka sabit lawannya. Dan iaitu wajib baqa'nya Allah Ta'ala. Dan iaitu yang dituntut. Semuanya tadi, perkara ini walaupun dibahaskan panjang tadi, nak mengelakkan daripada pahaman-pahaman yang sebaliknya. Pahaman yang sebaliknya seperti baqa' tadi kan. Wujud satu, qidam dua, baqa' tiga. Kalau sekiranya dah menerima wajib
ada, menerima wajib qidam, wajib qadim, tetapi kenapa tak menerima pula wajib baqa? Maknanya kekal tu bukan kekal begitu saja, tak, kekal dengan maksudnya tidak ada kesudahan. Itu makna kekal Allah Ta'ala tak ada kesudahan, akhir tak ada kesudahan. Walaupun ayat yang ada menegaskan huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu dalam surah Al-Hadid ayat 3. Itu kena nak faham dia punya maknanya. Wal awwalu dialah yang awal, tak ada kesudahan, tak ada permulaan. Wal akhiru dialah yang akhir, tak ada kesudahan. Tu kena tambah sikit makna tu. Awal tak ada permulaan, akhir tak ada kesudahan. Barulah jelas tadi wal awwalu wal akhiru. Dan kata untuk pengarang waqad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala. Artinya dan sebenarnya telah terdahulu hampir lagi, iaitu disebut sabaqa dah dulu. Hampir menyebut tentang wajib qidam Allah Ta'ala, iaitu muafakat segala uqala yang mempunyai akal yang sempurna atas masalah i'tiqad ketuhanan itu, melainkan i'tiqad ketuhanan Tuhan, ilahiyah, ketuhanan hanya Allah Ta'ala saja, tidak pada yang lain. Yang lain bukan Tuhan. Kalau dia sebut pun ada yang bukan Islam menyebut itu Tuhan dia, kata dia. Kita jangan ikut dia. Dia walaupun dia cakap itu Tuhan dia, kita jangan cakap, dia jangan cakap itu Tuhan dia, kata dia. Tak. Cakap apa? Itu sembahan dia. Tuhan hanya Allah. Perkataan Tuhan itu hanya boleh kita gunakan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada Allah boleh kita kata Tuhan. Allah Tuhan. Allahu Rabbi. Allah Tuhanku. Ada setengah orang dia tak nak gunakan perkataan Tuhan. Kenapa? Kata dia, perkataan Tuhan atau Tawahanun Tuhan, dia kata itu bukan bahasa Melayu. Dia kata bukan bahasa Melayu, maka dia tak menggunakan perkataan Tuhan. Panjang cerita dia. Jadi habis nak gunakan apa? Allah, Rabb, Ilah. Itu tak apa. Padahal bukan begitu. Allah betul lah, Allah lah. Tak boleh orang Islam mengatakan lain daripada Allah. Apa sebut? Tuhan Allah. Tak boleh. Allah sebut pun lafzul jalalah. Allah tu tebal. Yang nipis Allah. Alhamdulillah. Ada kan orang Melayu cakap Alhamdulillah, mana boleh. Allah Akbar. Cerita betul. Susah hati saya dengar bila orang Melayu cakap Allah, Alhamdulillah. Tak boleh. Bila ditebalkan Allah. Jadi dia kata dia tak nak gunakan perkataan Tuhan. Kata dia bukan bahasa Melayu. Habis saya cakap bahasa apa tu? Dia kata bahasa Sanskrit. Betul tak betul tu? Allah alam. Cubalah tuan-tuan simak, tanya siapa-siapa yang ahli bahasa, betul ke? Bahasa Sanskrit. Sanskrit ni bahasa siapa? Bahasa Hindu. Hindu Jadi bila Hindu tu sudah barang tentulah tak boleh kita tumpang, tak boleh kita gunakan. Tapi jangan silap. Dalam istilah, dalam kamus, dalam mana-mana buku pengajaran, perkataan Tuhan itu sudah diiktiraf. Hanya Allah Ta'ala dikatakan Tuhan.
kita boleh orang Melayu menggunakan, walaupun dia kata bahasa Sanskrit tu soal dia, tapi kita katakan bahawa kita dah ambil, dah jadikan bahasa kita, dan dia sudah menunjukkan kepada maksud Allah. Jadi bolehlah kita gunakan, terjemahkan ilahun, ilah, alif lam ha, ilahun, ilah, Tuhan. Tak apalah terjemah. Tapi kalau tak nak terjemahkan apa? Ilah lah. Cakap Melayu apa dia? Ilah. Mana dia cakap ilah? Satu lagi Rabb, Raba, Rabbun. Rabb tak apa kata dia. Rabb Tuhan juga pun tak boleh juga. Jadi kalau kita tak terjemahkan dan dengan Rabb, Rabbil Alamin. Apa terjemahan Rabb tadi? Bahasa kita Tuhan juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kan? Jadi kalau tak terjemahkan, tak boleh nak gunakan. Maknanya segala pujian bagi Rabb sekalian alam, gitu. Tak kena ya. Itu sebablah saya tak berapa berkenan dia pertikaikan begitu. Kan? Dia nak pertikaikan kesat dia lah. Tapi bagi saya, kita gunakan bahasa Melayu kita, kata Tuhan itu Allah, tak ada yang lain. Dan tak boleh kita nak mengatakan sembahan orang yang bukan Islam dan lain-lain, kafir, Buddha dan sebagainya itu sembahan, bukan Tuhan. Sembah, dia sembah. Dia sembah batu-batu, berhala-berhala, patung-patung, sembahan dia. Bukan Tuhan, kan? Kita nak mengelakkan daripada kita sendiri pula mengaku bersetuju sembahan dia itu Tuhan. Itu Tuhan dia tu. Tak kenalah kan. Kalau nak gunakan juga itu Tuhan yang batilun, ilahul batilun, ilah yang batil, yang tak betul. Kita ilahul haqq, ilah yang betul, yang benar. Kemudian kaedah yang kuliah, kaedah yang keseluruhannya, dan diiktirad. Iktirad maknanya bantah. Dibantahkan atas kaedah ini bahawa Adam maknanya keadaan tak ada, kita yang azali itu, maka bahawasanya wajib kedamnya kedam Allah, dan iaitu mustahil adamnya adam Allah, tak ada. Mustahil keadaan tak ada Allah Ta'ala. Dan dijawab akan dia dengan bahawa kaedah itu difardukan, diandaikan pada sesuatu yang wujudiyun jua. Fardun tu bukan makna wajib, difardukan. Fardu makna diandaikan. Dan sekarang Arab lah okey. Dan ada pun dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Ini pindah pula kita kepada sifat yang keempat. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Dalil bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Mukhalafah itu makna bersalahan. Apa dalil dia? Maka iaitu firman Allah Ta'ala, laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir, dalam surah Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir, artinya tiada seumpama Allah Ta'ala itu sesuatu dan yang amat mendengar lagi amat melihat. Laisa kamislihi syai', tak boleh. Tak ada nak dia contoh-contohkan seumpama, seakan-akan, tak boleh. Itu seakan-akan Allah, seperti Allah, tak boleh. Kan? Itu maksudnya laisa kamitslihi syai'. Itu sebab kita persalahan segala yang baru tak serupa, tak sama dengan lain-lain, dengan makhluk dan sebagainya. Dalil ayat Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir.
Dan lagi firman Allah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu biasa tuan-tuan dalam surah Ikhlas, surah Tauhid. Surah Ikhlas tu dinamakan juga surah Tauhid. Ada dua nama tu. Surah Tauhid dan surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dah dua Tadi laisa kamitslihi syai', ni wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ingatkan. Jadi kalau nakkan dalil naqli ayat Quran, takkan dah tak ingat qul huwallahu ahad. Tak payah nak dia hafal-hafal, dah selalu baca kan. Itu dalilnya. Artinya dan tiada ada bagi Allah Ta'ala itu tiada ada tu sebangsa seorang jua pun. Sebangsa seorang jua. Kita senang aja, tiada ada bagi Allah Ta'ala itu seumpama sesuatu. Kita ada setengah maknakan macam itu, kufuwan ahad. Jadi oleh sebab itulah surah Ikhlas ni dia kesemua sekali ayat yang dalam surah Ikhlas tu ayat yang menyentuh soal tauhid, ayat yang membenarkan ajaran tauhid, ayat yang menjadi dalil ajaran tauhid daripada awal sampai akhir, daripada qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini sebablah ayat ini turun, ada sebabnya. Yang dipanggil asbabun nuzul, sebab turun ayat. Jadi Al-Quran ni ada yang turun dengan sebab, ada yang turun tak ada bersebab. Itu ayat Allah Ta'ala. Kita tak boleh buat apa komen. Jadi apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dia ada dua tu. Satu orang Yahudi bertanya, satu orang musyrikin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia suruh rupa bentukkan Tuhan yang engkau sembah. Abu Jahal dengan kuncunya pergi jumpa Rasulullah, bertanyakan, "Sif lana rabbak ya Muhammad." Dalam kitab tafsir ada sebut begitu. Sif lana rabbak ya Muhammad. Sifatkan, rupakan, bentukkan bagi kami akan Tuhan engkau. Macam mana Tuhan engkau? Cakap kasar gitulah. Tuhan kami ada rupa. Macam ini dia buat. Daripada batu ada buat, daripada kayu ada buat, daripada sampai buat daripada halua pun ada, manis-manisan. Tuhan kau macam mana? Kata dia mencabar tu. Cabar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia pun nak jawab. Ayat turun ayat ni. Jawapan. Turun ayat qul Allah ni. Itu kalau betul baca dalam tafsir Quran, sebab turun ayat itu. Turun ayat, Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah SAW, qul, kata olehmu ya Muhammad. Mana qul, kata olehmu, jawabkanlah, sedang cakap begitu kepada mereka, huwallahu ahad, dialah Allah yang esa, Allahus samad, Allah lah tempat mengadu segala hajat dan permintaan. Lam yalid, tidak beranak ia, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak adalah ia menyerupai akan sesuatu yang lain. Kalau itu pastikan tuan-tuan daripada awal lagi, huwallahu ahad. Satu. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad, sampaikan, beritahukan, ceritakan, maklumkan kepada mereka itu. Jawapan tadi, jawapan kepada sif lana rabbak. Jawab mereka. Dia terima tak terima, dia faham tak faham, mengerti tak mengerti, dia setuju tak setuju, soal lain. Tapi Allah Ta'ala perintah, beritahu, maklumkan kepada mereka. Wallahu ahad, dialah Allah yang esa. Itu jawapan dia. Turun ayat tadi, turun apa, sif lana rabbak, jawapan dia qul huwallahu, qul, kata olehmu ya Muhammad, huwallahu ahad, Allah lah yang esa, Allahus samad, Allah tempat mengadu segala hajat dan permintaan. Cakap kepada mereka itu, musyrikin tadi atau Yahudi, tak beranak ia. Jadi maknanya daripada awal tadi sudah
sudah menafikan kalau ada pahaman-pahaman Tuhan kepada yang lain. Kalau ada percaya kepada yang lain daripada Allah. Huwallahu ahad, Allah yang esa. Kalau ada pahaman-pahaman yang menua menigakan Allah Ta'ala, Tuhan tu banyak, kata dia. Tuhan hujan ada, Tuhan angin ada, Tuhan laut ada, Tuhan langit ada, Tuhan sampai ke Tuhan cinta pun ada. Tu dia. Dia beraturkan bentuk Tuhan yang dia percaya tu, yang disangkakan, yang dia khayalkan. Kan setengah tempat berhala dia tu, atas tu ada gambar. Ada patung. Susunnya patung tu, keliling tu. Tak usah cakap lah agama apa. Macam-macam bentuk muka dia. Jadi itu ikut khayalan dia. Khayalan mereka lah. Mereka yang bukan Islam tadi kan. Jadi daripada ayat huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat mengadu segala hajat dan permintaan. Jangan minta kepada yang lain. Minta kepada Allah. Apa-apa juga mohon dan minta itu semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta kepada manusia, minta kepada orang, minta kepada berhala, minta kepada batu-batu, minta kepada pokok kayu, minta kepada lautan, minta kepada daratan, minta kepada sungai sebagainya, tak. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu tu maksud tadi. Jadi semua tu Allah Samad menafikan segala kepada yang lain. Kemudian menafikan lagi lam yalid, tak beranak dia. Allah Ta'ala tak beranak. Jadi orang yang mahamkan Allah Ta'ala tu ada anak. Okay? Allah Ta'ala tu ada anak, kata dia. Ini ayat menafikan. Tak beranak, anak tak ada. Siapa yang mengatakan begitu? Itu orang yang mengatakan bahawa anak lelaki Allah Ta'ala tu son of Jesus, son of God Jesus. Isa tu anak lelaki Tuhan, kata dia. Ya, kan ada. Isa, Jesus tu makna Isa lah, kan. Itu ayat tu menafikan lam yalid. Jadi dengan sendirinya kalau dia boleh baca-bacalah. Terjemahan ayat Quran tu ada. Bukan kita yang menempelakkan dia, mengata dia dan sebagainya, fitnah, tak. Jangan silap sangka. Kita tak mengerti. Allah Ta'ala yang menyatakan sedemikian. Kau bacalah ayat Allah. Sekarang dah terjemahkan macam-macam bahasa India, ada bahasa Cina, ada bahasa orang putih, bahasa Jepun, bahasa Jerman, bahasa Perancis. Sekarang Perancis dah mengamuk ni orang Islam. Dia menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia. Sebab itulah lam yalid walam yulad, dan tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan. Semua itu menafi. Dengan sendirinya. Jadi kalau ada pahaman yang biasa kita dengarkan, menigakan Trinity, menigakan Allah Ta'ala Tuhan, ya. Ini semua sekali nak kena pastikan hal-hal yang seumpama itu. Kalaulah tuan-tuan perempuan ada kawan-kawan yang bukan Islam nak bertanya tentang kita ni Islam macam mana, Tuhan macam mana dan sebagainya, kita orang macam itulah cara je. Kalau you nak mudah baca, tengok terjemahan Al-Quran, tak ada masalah pun. Sekarang dah banyak terjemahkan. Tengok mana di situ, bukan kita cakap. Kita hanya sampaikan kepada kamu semua. Kamu nak percaya dah, nak terima lah kan. Allah Ta'ala yang cakap macam itu, bukan kita manusia, tak. Itu sebab tu dikatakan Quran itu kalamullah. Kalamullah, tak boleh bahas sembarangan. Baca betul-betul. Kemudian apa namanya, wa amma walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya dan tiadalah bagi Allah Ta'ala itu sebangsa seorang jua pun, dan dalil akal pula. Tadi yang sebut daripada awal tadi, dalil nakal dari ayat Quran. Laisa kamitslihi syai'un, itu ayat Quran. Walam yakul lahu kufuwan ahad, ayat Quran.
Jadi kita selalu baca ni ayat-ayat ini. Itulah maknanya. Buka balik semula tafsir Quran, kalau rajin tengok macam mana. Jadi dan dalil akal pula. Seperti kata pengarang radhiyallahu anhu wa amma burhan wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadis fali'annahu law ma sala syai'an minha lakana hadisan mislaha wa dhalika muhalun lima arafta qabl min wujudihi qidamihi ta'ala wa bizatihi wa baqaihi. Dalil adapun tanda dalil tanda wajib bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Apa yang baru? Semua makhluk. Semua segala makhluk itu baru. Kainat. Semua makhluk itu dikatakan kainat. Semua mawjudat itu dikatakan kainat. Itu semua baru. Tak payah ada pening-pening kepala mikir apa dia tak ada. Semua sekali. Maka bila semua itu masih Allah, selain daripada Allah Ta'ala itu, semua baru. Semua alam. Semua ada permulaan, semua ada kesudahan dan sebagainya. Okey. Kata dia maka kerana bahawasanya jikalau bersamaan, kalau tak bersalahan tadi bersamaan. Jikalau ni andaian jikalau bersamaan ia akan sesuatu daripada yang baru ini, kalau ada sama, ada seumpamanya, nescaya adalah ia Allah Ta'ala tu baru seumpamanya. Dan yang demikian itu jawapan dia mustahilun, kerana barang yang telah engkau ketahui dahulu daripada wajib qidamnya dan baqa'nya. Dulu dah kita tahu kan, wujud, qidam, baqa'. Itu semua dah kita terima. Qidam pun dah terima, baqa' pun dah terima. Apa lagi yang nak kita petikaikan? Maka yang mukhalafah pun kita terima jugalah. Bersalahan. Tak ada benda yang bersamaan, tak ada nama yang seolah-olah seumpama, tak ada. Kalau ada pahaman tu mana sesat yang tak betul. Mana tahu kalau ada kan. Jadi sampai sini tuan-tuan InsyaAllah kita akan sama lagi pada minggu yang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita semua, dapat kita mengerjakan apa yang Allah Ta'ala suruh, dapat pula kita meninggalkan apa yang Allah larang. Sama-sama kita bermohon mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan permohonan kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri qadar azim. اللهم إنا نسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المنكرات ونسألك الحب الفقراء واليتامى والمساكين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر وعزيمة في رشد. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة وعافية ديننا ودنيانا وآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا وبارك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.